Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang yang post satu kenyataan media daripada Wan Faisal Wan Ahmad Kamal, ahli parlimen Machang. Dalam kenyataan media itu, yang menulis supaya kerajaan membatalkan Majlis Aidilfitri Madani dan menyalurkan peruntukan kepada mangsa letupan gas Putra Haid, apa yang mengejutkan kita ialah kenyataan beliau bahawa di dalam perenggan kedua menulis letupan yang berlaku telah merenggut nyawa. Kenyataan media ini mendapat kecaman teruk daripada netizen sehingga ada yang kata, silap-silap hari bulan Wan Faisal akan kena saman 100 juta ringgit gara-gara kenyataan media beliau yang mana mengelirukan. Ada netizen yang bertanya, benarkah ada yang telah pun kehilangan nyawa akibat daripada kes letupan gas Putra Haid? Kerana sehingga kini tidak ada laporan yang mengesahkan ada yang meninggal dunia di dalam kes tersebut. Yang setakat kita tahu, kata netizen, hanya 2 orang dimasukkan ke ICU kerana asap yang telah berlaku. Tetapi tiada yang telah meninggal dunia. Tak tahulah dari mana Wan Faisal ini mendapat maklumat yang kononnya telah berlaku merenggut nyawa dalam kes tersebut. Dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh pejabat ahli parlimen P029 Machang ini, beliau, iaitu Wan Ahmad Faisal, mengecam sekeras-kerasnya keputusan kerajaan untuk meneruskan penganjuran Majlis Sambutan Aidilfitri Madani 2025 secara besar-besaran di seluruh negara ketika rakyat khususnya mangsa tragedi letupan gas di Putra Haid sedang melalui detik-detik paling getir dalam hidup mereka. Namun demikian, kenyataan media ini harus ditarik balik oleh Wan Faisal kerana kerajaan telah pun mengambil keputusan untuk membatalkan Majlis Aidilfitri tersebut. Wan Ahmad Faisal tidak perlu menggunakan isu tersebut untuk meraih populariti, kata netizen. Dalam perenggan kedua, kenyataan media Wan Ahmad Faisal, beliau menulis, letupan yang berlaku telah merenggut nyawa, mencederakan puluhan mangsa serta memusnahkan harta benda rumah dan punca rezeki warga setempat. Dalam keadaan getir seperti ini, kerajaan seharusnya menunjukkan keutamaan yang jelas, membela nasib mangsa bukan meraihkan majlis penuh glamour dengan dana rakyat, katanya lagi. Saudara, ramai yang kata Wan Ahmad Faisal tidak perlulah bertindak seperti dialah yang paling pintar. Kepintaran kamu, kata mereka, hanya di dalam mencetak uang, idea cetak uang. Tapi sebenarnya, kerajaan sudah pun merancang sebelum Wan Ahmad Faisal menyatakan perkara ini. Kerajaan sedang meneliti, perlu proses yang panjang untuk mengambil keputusan. Bukannya dengan sedetik, kerana ia melibatkan pelbagai rantaian dalam penganjuran tersebut. Bayangkan berapa kerugian kerajaan juga perlu ditanggung akibat daripada pembatalan tersebut. Keteringnya tempahan-tempahan yang lain dan sebagainya. Namun, oleh kerana solidariti ditunjukkan kerajaan Madani, maka sambutan ini telah dibatalkan. Jadi, Wan Ahmad Faisal harus menarik balik kenyataan media yang mengelirukan itu. Dalam perenggan 2 menulis letupan yang berlaku telah merenggut nyawa. Harus dinyatakan, seorang daripada Friends of Pakatan Harapan PH bertanya, maaf nak tanya, ada orang mati ke kat letupan gas Putra Haid? Salah info atau saya ketinggalan bas, kata beliau. Setakat yang diketahui oleh netizen, setakat yang diketahui sehingga kini tiada laporan menunjukkan kehilangan nyawa. Tak tahulah sama ada kita ketinggalan bas ataupun salah info, kata mereka.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sewaktu kes Abang Belon menjadi sangat populer dan terkenal, ramai juga yang cuba meneka. Mereka menuduh Abang Belon ketika bertempur dengan DBKL, mungkin kata mereka dalam pengaruh sesuatu. Ada yang cuba meneka, mungkin Abang Belon pernah terlibat dengan kes dadah. Tapi waktu itu, ramai yang tak berani sangatlah nak cakap kerana takut akan menjadi fitnah. Akhirnya, hari ini disahkan bahawa penjajah Belon rupa-rupanya ada kes atau ada rekod lampau melibatkan jenayah lampau membabitkan kes dadah. Saudara, pengesahan ini betul-betul mengejutkan kita semua. Peniaga Belon yang didakwa dikasari oleh anggota penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur minggu lalu didakwa mempunyai 13 rekod jenayah lampau. Menurut Cosmo yang memetik sumber, kebanyakannya didakwa berkaitan dengan kesalahan dadah. Kebanyakan rekod terbabit adalah berkaitan dengan kesalahan dadah, menurut sumber yang dipetik oleh Cosmo. Suspek sebelum ini pernah dihadapkan ke mahkamah bagi 6 daripada kes tersebut. Kata sumber itu seperti dilapor. Sebelum itu, berhubung insiden antara peniaga Belon dan anggota DBKL, 2 daripada 3 kertas siasatan telah pun diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya TPR. Saudara-saudara sekalian, kita memang tidak terkejut dengan penemuan-penemuan seperti ini. Pada zaman moden yang ada sekarang ini, pada bila-bila waktu sahaja, semua maklumat boleh keluar dengan mudah. Hanya dengan satu kali klik akan diketahui identiti sebenar seseorang itu. Termasuklah Abang Belon. Itulah sudah ramai orang menasihati Abang Belon supaya berhati-hati. Tidak termakan dengan hasutan ahli-ahli politik maupun pempengaruh. Ramai yang menasihati Abang Belon lebih baik berdiam diri. Pertama, yang kedua, jangan terlalu sensasikan hal ini. Yang ketiga, mereka nasihati Abang Belon jangan terpengaruh untuk membawa kes ini ke mahkamah. Kerana Abang Belon memang ada kesalahan. Yang salahnya, dia dah mengaku dia tidak mempunyai lesen perniagaan. Dengan kata lain, berniaga secara haram. Kes itu saja boleh menyebabkan Abang Belon kalah secara percuma terhadap pendakwaan nanti. Apa pula akan berlaku kepada Abang Belon selepas ini? Itulah. Netizen tidak akan berhenti mengorek dan mengorek identiti sebenar siapa Abang Belon. Mungkin saja pendedahan rupa-rupanya Abang Belon ini ada rekod jenayah lampau membabitkan kes dadah, mungkin baru permulaan. Nanti akhirnya lebih banyak yang akan diketahui tentang Abang Belon ini. Jadi pada pendapat ramai netizen, termasuk saya, lebih baiklah Abang Belon berdamailah dengan DBKL, tamatkan sengketa itu, jangan teruskan pendakwaan di mahkamah, berdamai dan tamatkan secara aman. Itu mungkin akan membuatkan Abang Belon lebih tenang hidupnya. Kalau diteruskan kes ini, naik turun mahkamah, kita tak tahu berapa kali. Abang Belon mampukah? Itu persoalannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.